Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat kembali ke saluran Gerak Emansipasi bersama saya Nadin Nasir. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang telah pun melanggan dan juga mendengar video-video saya sebelum ini. Bagi mereka yang belum langgan saluran ini, saya amat-amat mengalukan langganan daripada rakan, dan sekiranya anda rasa kandungan video-video saya ini bermanfaat untuk orang-orang upaya, ahli keluarga mereka dan juga rakan-rakan seperjuangan dalam gerak advokasi perangkuman OKU di Malaysia, saya mengalu-alukan rakan-rakan semua untuk berkongsi pautan saluran saya dan juga pautan video-video saya sebelum ini. Baik, dalam waktu saya membuat rakaman ini, Perdana Menteri yang ke-10 masih belum diumumkan dan kita baru sahaja selesai pilihan raya umum ke-15 pada 19 November 2022. Tapi video ini bukan fokusnya kepada apa yang berlaku sekarang dari segi politik negara, pembentukan kerajaan pasca PR15 atau apa-apa yang berkaitan dengan politik, tetapi saya lebih memfokuskan kepada apa yang gerakan advokasi OKU di Malaysia perlu buat pasca PR15. Kerana saya rasa perkara ini perlu difikirkan, dilakukan sekarang, jangan tunggu bila sudah jadi baru kita nak bising. So itu dah kira terlambat. Jadi sebelum ni kalau rakan-rakan ada mendengar video saya tentang pasca PR15 apa gerakan OKU perlu buat, dalam video tersebut saya ada mengatakan bahawa gerakan OKU perlu mengangkat tuntutan-tuntutan yang dibahagikan ataupun dipecah-pecahkan mengikut tempoh masa tertentu untuk dicapai oleh kerajaan baru selepas PR15. Ada senarai tindakan yang perlu mereka ambil serta-merta, senarai tindakan yang perlu mereka ambil dalam masa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan sebelum PRU ke-16 yang akan datang. Saya akan sertakan pautan video tersebut di dalam kotak keterangan di bawah. Cuma saya rasa ada satu entry ataupun satu peluang yang sangat baik yang perlu gerakan advokasi OKU di Malaysia gunakan atau manfaatkan, iaitu bajet 2023. Kita tahu bajet 2023, ucapan belanjawan 2023 telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri sebelum ini. Tapi selepas itu Parlimen telah dibubarkan. Ada kemungkinan besar mereka akan semak semula kemas ini dan mungkin akan ada pindah-pindahan tertentu pada undang-undang perbekalan bagi tahun 2023. Saya risau jugalah kalau tiba-tiba mereka hanya teruskan saja tanpa ada perubahan. Bagi saya tidak logik. Sepatutnya mereka kena bentang sekali lagi, mereka kena tawarkan, senang cakap, bajet 2023 yang baharu. Jadi bagi saya itu adalah entry yang sangat penting, yang sangat signifikan untuk gerakan advokasi OKU. Kita perlu ambil masa sementara kerajaan ini, kita menunggu menteri-menteri, Perdana Menteri dan menteri-menterinya dilantik. Kita perlu berbincang apakah perkara-perkara yang kita nak lihat ataupun nak pastikan ada dalam bajet 2023, bajet tahun depan. Bagi saya, dari segi jumlah, saya menyarankan bahawa sewajarnya jumlah peruntukan belanjawan 2023 hendaklah memberikan sekurang-kurangnya 1%. 1% daripada jumlah keseluruhan belanjawan 2023 itu dikhususkan untuk perbelanjaan berkaitan hal ehwal OKU. Jadi 1% untuk semua benda berkaitan dengan OKU di Malaysia dari segi accessibility, pendidikan, pekerjaan, program-program pemekasaan, dana untuk NGO, OKU, 1%. Sekurang-kurangnya 1%. Jadi itu dari segi jumlah. Dari segi prinsipnya, saya merasakan kita patut letak 3 prinsip umum yang menjadi garis panduan kepada perincian perbelanjaan yang kita nak cadangkan dalam belanjawan 2023 untuk OKU lah. Yang pertama, pada pendapat saya, sejumlah dana yang diberikan untuk tujuan-tujuan tertentu berkaitan dengan hal ehwal OKU. Sebagai contoh, kita nak cadangkan 50 juta untuk kerja-kerja penambahbaikan, pengubahsuaian, bangunan-bangunan kerajaan mengikut reka bentuk sejagat. Tetapi sejumlah dana yang diperuntukkan itu hendaklah datang dengan kriteria-kriteria tertentu untuk memastikan dana itu benar-benar digunakan, objektifnya benar-benar dicapai. Jadi sebagai contoh tadi, 50 juta peruntukan untuk pengubahsuaian dan penambahbaikan bangunan-bangunan kerajaan bersandarkan falsafah reka bentuk sejagat. Apa antara kriterianya? Pertama, kena wujudkan satu jawatankuasa diakses sebagai contoh yang hendaklah diwakili oleh wakil-wakil OKU berbeza kategori selain daripada pakar-pakar ataupun ahli profesional yang berkaitan. Itu sebagai contoh. Mesti ada kriteria-kriteria, mesti ada mekanisme yang kita kena letakkan bersekali, sisipkan bersekali supaya dana itu bukan hanya sekadar dana, tapi dana itu dipastikan supaya akan betul-betul mencapai objektifnya. Itu prinsip pertama. Peruntukan sejumlah dana itu mestilah datang dengan kriteria-kriteria pelaksanaan.
untuk memastikan objektif benar-benar dicapai. Prinsip yang kedua yang saya rasa kita perlu perjuangkan atau kita perlu ajukan adalah penggalakan perkongsian pelaburan dan tanggungjawab itu antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak-pihak berkuasa tempatan PBT. Jadi sebagai contoh, kita ingin mencadangkan perlunya wujud majlis-majlis tindakan OKU di semua negeri. Ya, bagi negeri-negeri yang masih belum ada majlis tindakan OKU. Jadi, dalam bajet 2023, kita boleh minta sebagai contoh, kerajaan persekutuan membutuhkan 1 juta ringgit Malaysia untuk sediakan majlis tindakan OKU dan menggalakkan kerajaan negeri untuk menyediakan sejumlah dana bagi membantu hasrat tersebut lah. Jadi maknanya bukan persekutuan saja yang keluarkan duit, tapi persekutuan akan galakkan juga, akan ajak juga kerajaan-kerajaan negeri untuk turut menyumbang kepada pelaburan bagi membolehkan mekanisme dan teks ni. Sebagai contohnya tadi, Majlis Tindakan OKU Negeri dapat diwujudkan. Jadi bukan kerajaan persekutuan saja, tapi perkongsian pelaburan dan tanggungjawab itu daripada pelbagai peringkat kerajaan dalam di Malaysia. Prinsip yang ketiga adalah pelaburan-pelaburan yang ataupun perbelanjaan atau pertukaran yang ingin disediakan itu secara langsung ataupun tidak langsung memberi impak kepada usaha untuk menggembling, memperkasa dan memartabatkan kebijaksanaan, suara dan juga peranan komuniti kurang upaya di Malaysia itu sendiri. Sebagai contoh, kita kena mungkin ada beberapa jenis peruntukan yang diberikan kepada pertubuhan-pertubuhan OKU untuk tujuan-tujuan pelaksanaan projek advokasi, projek yang bersifat kemanusiaan, juga pemekasan ekonomi. Itu salah satu contoh. Contoh yang kedua adalah memperuntukkan sejumlah dana untuk melatih OKU di setiap negeri sebagai juru audit akses sebagai contoh. Ini sebenarnya sepatutnya dah kena buat sewaktu pelantikan OKU 2016-2022, tapi setakat pengetahuan saya, benda ini tidak dicapai. Jadi, benda-benda itu sepatutnya peruntukan tu kena ada lah untuk melatih dan mentauliah sekumpulan OKU di setiap negeri untuk menjadi kumpulan juru audit akses yang berpengetahuan dan bertauliah. Sama juga dari segi contoh, sebagai contoh tadi kita nak wujudkan majlis tindakan OKU. Dia kena ada peruntukan juga untuk memperkasa kepimpinan advokasi untuk melaksanakan program-program pemantapan kepimpinan advokasi pertubuhan-pertubuhan OKU di setiap negeri supaya mereka ini menjadi tulang belakang ataupun tunjang yang betul-betul kukuh untuk membantu majlis tindakan OKU di negeri masing-masing. Itu antara contoh yang saya boleh bagi. So, itu pendapat saya. Saya rasa kita memang perlu, maksudnya gerakan advokasi OKU di Malaysia ini, kita kena mula berbicara tentang ini. Dan apa pendapat rakan-rakan sekalian? Adakah cadangan ini baik? Adakah cadangan ini realistik? Adakah cadangan ini boleh dilaksanakan? Dan apa pendapat anda tentang perkara-perkara ataupun peruntukan-peruntukan yang perlu dimasukkan dalam bajet 2023 yang akan datang berkait dengan hal ehwal